Assalamualaikum, salam Malaysia Madani bersama-sama saya Suaran Shah dalam Berita Pagi Sabah edisi Rabu 28 Februari 2024. Rakyat negeri di bawah bayu diingatkan agar sentiasa berjaga-jaga menghadapi sebarang risiko bencana alam atau situasi yang ditakrifkan kod merah akibat cuaca panas ekstrim. Ini kerana Sabah kini berdepan krisis alam sekitar secara global dengan kadar perubahan yang tidak pernah berlaku sebelum ini. Timbalan Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Dr. Joachim Gunsalam berkata, perubahan iklim yang dialami kini antara lain disebabkan oleh aktiviti manusia yang telah mengubah komposisi atmosfera global. Sekarang ini with all the pemanasan global, with all the climate change, then we have to do our part in Sabah, especially with all the PBT, to try and reduce the impact of climate change. Datuk Dr. Joachim yang juga Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan berkata demikian kepada pemberita selepas merasmikan program Festival Air Hijau, inisiatif hijau KKTP Aspirasi Sabah Maju Jaya ke arah Kod Hijau Sabah di Pusat Konvensyen Antarabangsa Sabah SICC. Katanya festival ini merupakan wadah terbaik bagi semua agensi terlibat untuk sama-sama menyediakan tindakan kolektif sebagai usaha menjaga kelestarian lanskap persekitaran negeri. Susulan pelaksanaan Air Hijau KKTP 2024, siri jelajah Air Hijau juga akan diadakan di daerah Ranau dan Semporna tahun ini. Dalam pada itu, Datuk Dr. Joachim berkata, kementeriannya akan memperkenalkan anugerah Meranti September ini untuk penghargaan dan pengiktirafan kepada PBT dalam usaha pembangunan pengurusan lestari bagi kawasan hijau, kawasan lapang dan kawasan berlandskap yang dirancang, dibangun dan diurus secara komprehensif. Hubungan dua hala melibatkan pelbagai sektor antara United Kingdom dan Malaysia, khususnya Sabah, akan terus diperkukuh demi manfaat bersama. Antara sektor yang menjadi tumpuan termasuk perniagaan, pelaburan, pelancongan dan keselamatan. More business, more cooperation between the UK and Sabah in a few different areas to increase tourism between the UK and Sabah. And we're here to look at how we can do that and cooperate more closely on security matters, and also to increase our trade and investment between the UK and Sabah as well. Alisa menyatakan demikian kepada pemberita selepas mengadakan kunjungan hormat terhadap Yang di-Pertuan Negeri Tun Dr. Johar Dato' Mahiruddin di Istana Seri Kinabalu. Ini merupakan kunjungan pertama beliau selepas dilantik sebagai Pesuruhjaya Tinggi British ke Malaysia. Sebelum ini, Alisa pernah berkunjung ke Sandakan dan tertarik dengan keindahan alam semula jadi, makanan dan kepelbagaian serta keunikan budaya masyarakat berbilang kaum di Sabah. Kelebihan ini mendorong beliau menggalakkan lebih ramai pelancong dari United Kingdom berkunjung ke Sabah. Pegawai daerah wanita pertama di Sabah bakal dilantik dalam masa terdekat. Peristiwa bersejarah itu akan menambah bilangan wanita di negeri ini yang memegang jawatan tinggi sebagai pembuat keputusan. Berita gembira itu dikongsikan Setiausaha Kerajaan Negeri Datuk Seri Panglima Safaruntung ketika berucap merasmikan Mesyuarat Agung ke-41 Puspanita Cawangan Sabah. Katanya setakat Januari lalu, seramai 3 wanita Sabah dilantik sebagai Setiausaha Tetap Kementerian, manakala 20 yang lain merupakan ketua jabatan. Menurut Datuk Safar, pelantikan lebih ramai wanita sebagai pembuat keputusan membuktikan golongan hawa juga berupaya melaksanakan tanggungjawab membangunkan negara. Beliau bagaimanapun mengingatkan wanita bekerjaya agar tidak mengabaikan tanggungjawab kepada keluarga. Dalam pada itu, Datuk Safar dan juga penasihat Puspanita Cawangan Sabah menyarankan agar kesemua 29 cawangan daerah Puspanita menyediakan pelan strategik masing-masing berdasarkan garis panduan peringkat kebangsaan. Terdahulu pengurusi Puspanita Cawangan Sabah, Datin Sri Panglima Dr. Nwinda Alias dalam ucapannya gembira kerana bilangan ahli Puspanita Sabah menunjukkan peningkatan ketara dalam tempoh beberapa tahun ini. Katanya sejumlah 9,555 ahli berdaftar direkodkan tahun ini berbanding 7,389 ahli pada tahun 2020.
Taman-Taman Sabah bersama Persatuan Sehentian Hidupan Liar Borneo, One Stop Borneo, melancarkan tayangan bersiri Borneo Wildlife Series sebagai kempen cintai alam sekeliling, khususnya hidupan liar di negeri ini. Ia merupakan satu inisiatif bersama untuk mencetuskan kesedaran awam mengenai kepelbagaian dan kepentingan hidupan liar yang terdapat di hutan-hutan Sabah kepada masyarakat. Kita mendorong generasi muda ini menyayangi hidupan liar dan menyadari kepelbagaian hidupan liar, yaitu sebagai satu kekayaan kita di dalam hutan di negeri Sabah, dan bagaimana kita menggunakannya sebagai satu aset pembangunan sosioekonomi. Dr. Maklarin berkata demikian ketika ditemui RTM dalam pelancaran Borneo Wildlife Series di Ibu Negeri. 4 siri tayangan memaparkan 4 jenis hidupan liar di Sabah iaitu lotong merah, gajah, tenggiling dan jenis-jenis serangga dikongsikan dalam tayangan ini. Turut ditayangkan isu pemburuan haram haiwan-haiwan liar, khususnya tenggiling yang semakin pupus. Maklarin berharap usaha ini mampu meningkatkan lagi kesedaran penduduk terhadap kepentingan melindungi hidupan liar sekaligus mencegah aktiviti yang boleh memudaratkan alam sekitar. Warga Jabatan Penyiaran Malaysia di seluruh negara diajak membudayakan integriti dalam perkhidmatan. Ini kerana kaki tangan yang berintegriti merupakan kunci utama kejayaan dan kecemerlangan sesebuah organisasi. Ketua Unit Integriti Jabatan Penyiaran Malaysia Azura Mohamed Yusof berkata, sebagai media rasmi kerajaan, RTM memainkan peranan penting dalam menyampaikan maklumat yang tepat kepada rakyat. Selaras dengan kerajaan yang sekarang yang mahu semua rakyat Malaysia bebas rasuah, komitmen kerajaan. Jadi kita sama-sama sebagai penjawat awam harus cakna dalam diri kita menolak rasuah dan integriti sebagai satu budaya dalam hidup kita. Azura ditemui dalam siri jelajah taklimat khas integriti Jabatan Penyiaran Malaysia Sabah di lobi Kompleks Bersepadu Kementerian Komunikasi. Terdahulu, Azura menyampaikan taklimat integriti dan taklimat peraturan-peraturan pegawai awam, kelakuan dan tata tertib 1993 dan jenis-jenis hukuman. Majlis turut dihadiri Timbalan Pengarah Pencegahan SPRM Sabah, Alexander S. Kunggi, yang menyampaikan taklimat pencegahan rasuah dalam kalangan penjawat awam. Sempena majlis ini, Pengarah Penyiaran Sabah Salma Hashim mengetuai lafaz ikrar bebas rasuah yang turut disertai lebih 100 kaki tangan termasuk kaki tangan RTM Sabah di stesen-stesen daerah secara maya. Siri jelajah ini akan ke RTM Kuching Sarawak minggu depan. Pasukan All KK United Junior menyasarkan 3 mata penuh dalam kumpulan maut kejohanan bola sepak remaja antarabangsa 7 sebelah Malaysia KL Cup. Pasukan bawah 11 tahun itu yang ditubuhkan sejak setahun lalu kini bersedia menampilkan permainan berkualiti bagi menyaingi pasukan lawan dari negara Indonesia dan Singapura serta tuan rumah Kuala Lumpur. Target kami dalam 3 tahun lah. 3 tahun ni kami mempunyai satu tim yang cukup padu, mantap, yang boleh bermain sudah yang boleh beri saingan kepada liga-liga grassroots yang lain lah. Sementara itu, jurulatih All KK United Junior Herman Abdul Latif berkata para pemain mula menjalankan latihan berterusan di Padang Tiruan sejak 6 bulan lalu. Saya punya perasaan, saya punya hati mengatakan sekurang-kurangnya saya boleh curi 3 poin. Mungkin draw 3 kali ataupun mungkin menang sekali atau begitulah. Sekurang-kurangnya saya ada bawa balik 3 poin. Itulah target saya. Mereka ditemui RTM semasa sesi latihan petang semalam. KL Cup akan berlangsung 2 hingga 3 Mac ini di Kuala Lumpur. Baik, Berita Pagi Sabah berakhir di sini. Menyusul selepas ini Berita Pagi Sarawak. Dari sungai hingga ke segara, Palestin pasti merdeka.